Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat bertemu kembali pada tahun 2021. Okey, tahun ni kita masih lagi uh, diberi dugaan dan cubaan dengan penularan kes COVID-19. So, cikgu saya harap semua anak-anak murid boleh menjaga SOP dengan baik. Cuba elakkan berjumpa kawan-kawan. Kalau berjumpa pun pastikan mask sentiasa digunakan. Tangan sentiasa dibasuh, dicuci seelok dengan hand sanitizer. Dan jaga jarak lah. Jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Tanpa buang masa, cikgu nak perkenalkan, cikgu adalah Cikgu Zaidi yang akan mengajar kamu sejarah bagi tingkatan 4. Dan cikgu harap semua dah ada buku teks masing-masing lah. Dalam sejarah ataupun dalam video ni kita akan membincangkan berkenaan bab yang pertama, iaitu warisan negara bangsa. Ni adalah bab yang pertama, warisan negara bangsa. So, kalau mengikutkan dalam buku teks bagi tingkatan 4, sejarahnya mempunyai 10 bab. Bab yang pertama adalah warisan negara bangsa. Bab yang kedua adalah kebangkitan nasionalisme. Bab ketiga adalah konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Kemudian adalah era peralihan kuasa British di negara kita, persekutuan tanah Melayu, ancaman komunis, usaha ke arah kemerdekaan, pilihan raya, perlembagaan persekutuan dan akhir sekali adalah pemasyuran kemerdekaan. Jadi kita ada masa lebih kurang setahun lah untuk belajar semua ni, insya-Allah. Dan semoga kita mudah, Allah bagi kita kemudahan untuk kita belajar, memahami dan akhirnya memberi manfaat. Ilmu ni memberi manfaat pada hidup kita. Sebelum kita mulakan kelas, kita mulakan sedikit dengan lafaz iman, agar Allah membersihkan hati-hati kita. Kalau kita ada apa-apa kesalahan-kesalahan kita sebelum ni, kita akan Allah akan ampunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Cintakan bunga akan layu, cintakan manusia akan mati, cintakan Allah kekal abadi. Itulah yang terbaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. So hari ini kita akan tengok bab yang pertama 1.1, iaitu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Apa yang kita akan belajar dalam bab ini, yang pertamanya adalah latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan kuasa Barat. Yang kedua adalah ciri-ciri negara bangsa sebelum kedatangan kuasa Barat. Kalau kita tengok yang pertama, latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Jadi latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan kuasa Barat ni, kalau kita tengok, kamu boleh rujuk muka surat 4. Muka surat 4 dalam buku teks. Sebelum kemunculan dan kemasyhuran kerajaan alam Melayu membuktikan asas negara bangsa telah bermula sebelum kedatangan Barat. Maksudnya sebenarnya di alam Melayu ni, kerajaan kita adalah sebuah kerajaan yang sempurna sebelum kuasa Barat tu datang lagi.
Okey, proses pembentukan negara bangsa mengambil masa yang lama dan melalui beberapa tahap berdasarkan sesebuah kerajaan. Kehebatan dan keagungan kerajaan alam Melayu seperti kerajaan Funan, Champa, Kedah Tua, Gangga Negara, Sriwijaya, kerajaan Angkor dan Majapahit menunjukkan ciri-ciri negara bangsa berkembang dan diwarisi oleh kerajaan alam Melayu selepasnya. Jadi mungkin murid-murid tertanya-tanya, kenapa di dalam buku teks ni dia ada menyatakan berkenaan kerajaan Funan, kerajaan Champa, Kedah Tua. Ini tak apalah. Champa, Kedah Tua, Gangga Negara ni tak apa, dia ada di tanah Melayu. Tapi kenapa disebut kerajaan Funan, Sriwijaya, Angkor, Majapahit? Yang mana kerajaan-kerajaan ini tidak lokasinya tidak berada di kawasan tanah Melayu. Okey. Jadi apa yang cikgu nak sebut kat sini, pada pembelajaran sejarah tingkatan 2, konsep alam Melayu ini dia merangkumi satu kawasan yang sangat luas. Okey, sehingga kan ada satu teori mengatakan bahawa alam Melayu ni meliputi sehinggalah ke Taiwan. Taiwan ni adalah di bahagian negara China Selatan. Okey, sampailah ke Madagaskar. Madagaskar ni di mana? Di benua Afrika. Sampailah ke Papua New Guinea. Papua New Guinea ni mana? Adalah penghujung negara Indonesia bersepadan dengan Australia ataupun berdekatan dengan negara New Zealand. Jadi alam Melayu ni sangat luas. Okey, sangat luas. Maka dinyatakan di sini okey bahawa dia dinyatakan sini contoh-contoh okey kerajaan di alam Melayu termasuklah kerajaan Funan, okey, Sriwijaya, Angkor dan Majapahit, yang mana sebenarnya kerajaan-kerajaan ini tidak berada lokasinya di Semenanjung Melayu ataupun Tanah Melayu. Okey. Okey, jadi yang kedua kita tengok ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu dibahagikan kepada 4. Okey, yang mana yang pertamanya adalah raja, yang kedua adalah undang-undang, yang ketiga adalah wilayah pengaruh, yang keempat adalah rakyat. Jadi negara bangsa ataupun kerajaan di alam Melayu dia ada 4 ciri ini. Okey, pada zaman ketika itu dia ada 4 ciri ni. Yang pertama adalah raja. Okey, yang mana raja merupakan tonggak utama kerajaan. Kalau di dalam sistem piramid, maka raja ni berada di atas sekali. Okey, kedudukan raja dikukuhkan dengan sistem pentadbiran yang dibantu oleh pembesar. Nanti kamu akan belajar sistem pembesar. Okey, di kerajaan Melayu macam mana, ataupun secara spesifiknya dalam buku teks ni dia membincangkan sistem pembesar bagi kerajaan Melaka. Okey. Raja memperoleh ketaatan daripada rakyat. Raja sentiasa ditaati dan dianggap suci. Contohnya Raja Champa dianggap sebagai pemerintah yang suci, dikaitkan dengan Dewa Siva. Okey, so Raja Champa ni ketika ini dia ada pengaruh agama Hindu lah. So kat sini dia ada sebut kaitan dia dengan Dewa Siva. Jadi ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu yang pertama adalah raja. Raja ni adalah tonggak yang paling tinggi. Okey, ada setengah kerajaan menganggap raja ni adalah anak kepada Tuhan ataupun titisan air mata Tuhan. Okey, jadi raja ni sangat mulia, sangat suci. Kata-katanya adalah satu hukum ataupun satu perintah. Okey. Okey, ciri yang kedua adalah undang-undang. Okey, yang mana undang-undang dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan sesebuah kerajaan. Undang-undang terpakai di seluruh wilayah pengaruh dan menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Okey, contohnya kerajaan Majapahit mengamalkan undang-undang Kutara Manawa. Jadi kerajaan Majapahit ni adalah sebuah kerajaan yang berada di kawasan Pulau Sumatera lah. Okey, Pulau Sumatera. Maksudnya dekat sini bila kerajaan Majapahit melaksanakan ataupun mengguna pakai satu undang-undang iaitu Kutara Manawa, maka keseluruhan kawasan taklukan ataupun kawasan yang berada di bawah pengaruh kerajaan Majapahit akan menggunakan sistem undang-undang yang sama. Okey, yang ketiga adalah wilayah pengaruh. Okey, yang mana wilayah pengaruh merupakan kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Contohnya kerajaan Funan mempunyai wilayah pengaruh yang luas dari Sungai Mekong, Teluk Changrang, selatan Myanmar dan juga Segenting Kera. Segenting Kera ni adalah selatan Thailand.
Okey. Yang ketiga adalah wilayah pengaruh. Okey, maka seorang raja ni dia ada wilayah pengaruh dia. Okey, yang sangat luas, okey, yang sangat besar, ikutlah. Okey, sejauh mana, sebesar mana saiz kerajaan. Okey, ataupun kekuatan kerajaan, sesebuah kerajaan di alam Melayu itu. Okey, dan yang keempat adalah rakyat. Okey, kalau tak ada rakyat, maka tidak ada raja. Sebuah kerajaan mesti kena ada rakyat. Okey, kalau tak ada rakyat, maka tidak ada pemerintah. Okey, tidak ada raja. Okey, rakyat merujuk penduduk di dalam sebuah wilayah yang setia kepada raja dan tidak menderhaka. Contoh dalam buku adalah rakyat Kerajaan Sriwijaya membuktikan kesetiaan mereka kepada Raja Sriwijaya dengan upacara persetiaan dan meminum air sumpah. Okey, so rakyat ni dengan raja berpisah tiada lah. Tanpa rakyat, maka tidak ada raja. Okey, dan apabila ada raja, rakyat akan menumpahkan taat setia sepenuhnya kepada raja tu, sebab raja ini adalah wakil rakyat ataupun kita panggil sebagai ketua, tonggak. Okey, tonggak penyatuan, okey, rakyat-rakyat. Okey, perlindungan rakyat-rakyat. Okey, maka taat setia rakyat itu perlu, okey, untuk memastikan kedaulatan seorang raja lah. Okey. Okey, yang ketiga, yang berikutnya kita tengok ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, murid-murid boleh rujuk pada muka surat 6. Okey, yang mana kalau kita tengok dekat sini, ciri negara bangsa yang diwarisi oleh Kesultanan Melayu Melaka memberi gambaran jelas tentang kepentingan pembinaan dan perkembangan sebuah negara bangsa. Okey, yang mana kalau kita tengok Kesultanan Melayu Melaka ni dia mempunyai satu sistem pengurusan kerajaan yang cukup lengkap. Itu sebab kenapa kerajaan Melaka ni merupakan salah satu kerajaan yang sangat hebat, sangat masyhur, sangat ternama pada ketika itu. Okey, sebab pemerintahannya okey di kawasan pentadbiran dan seluruh wilayah pengaruhnya begitu tersusun rapi. Okey, sebab mereka menggunakan pelbagai jenis sistem, okey, yang mana sistem-sistem ini akan memudahkan pengurusan okey pihak pemerintah Melaka. So kita tengok dekat sini sebagai contoh. Okey. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka kalau kita tengok sini sebagai contoh dibahagikan kepada 6. Yang pertama adalah kerajaan. Okey, kerajaan muncul disebabkan adanya raja. Raja merupakan pemerintah tertinggi dibantu oleh pembesar. Okey, dan juga pemerintahan beraja juga diperkukuhkan dengan sistem pembesar 4 lipatan yang menjadi tonggak pentadbiran Melaka. Okey, jadi sistem pemerintah di Melaka ni dia ada digelar sebagai sistem pemerintahan sistem pembesar 4 lipatan. Yang atas sekali adalah Sultan, di bawahnya ada 4 pembesar utama, di bawah tu dia akan ada gandaan-gandaan lagi. Okey, nanti kita akan tengok bila sampai kepada tajuk itu kita akan tengok. Okey, yang ni kita lebih kepada pengenalan dahulu. Okey, yang kedua, ciri yang kedua adalah rakyat. Yang mana rakyat macam yang cikgu sebut tadi, okey, dia mestilah taat setia, patuh kepada perintah raja. Okey, rakyat menumpahkan taat setia kepada raja ataupun dalam cerita ini kepada Sultan Melaka dan mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Dan secara umum rakyat Melaka terdiri daripada orang Melayu dan orang Laut. Okey, dan kalau kita tengok dalam muka surat 6 ni juga ada satu segitiga. Okey, yang mana segitiga piramid itu dipecahkan kepada dua. Yang pertama yang berwarna kuning, yang kedua yang warna macam orange sikit lah. Orange, merah, ikut buku masing-masing lah. Mungkin ada buku yang nampak warna merah dan ada buku yang nampak macam warna orange. Okey, yang mana kalau kita tengok sistem piramid ini dibahagikan kepada dua. Yang warna kuning ataupun di atas itu dikenali sebagai golongan pemerintah. Okey, yang di bawah itu golongan yang diperintah. So kalau kita tengok, okey, maksud piramid ini pun kita dah faham. Okey, puncak piramid yang tirus itu merujuk kepada
sultan atau raja. Dalam kes ni adalah raja. Okey, dan dia makin ke bawah dia makin besar. Maksudnya apa? Raja di puncak hanya seorang, tapi makin bawah makin besar maksudnya saiz dia, saiz rakyatnya atau saiz anggotanya semakin lama semakin besar lah. So dalam gambar piramid ni yang paling banyak adalah rakyat. Okey, suka juga cikgu nak cerita. Okey, raja juga kalau di tempat-tempat lain juga dikenali, kerajaan lain juga dikenali. Yang pertama contohnya kalau macam Mesir. Kerajaan Mesir kuno dikenali sebagai, dia tak panggil raja, dia panggil Firaun. Okey, gelaran tu adalah gelaran kepada dia punya raja lah, iaitu Firaun. Okey, so Firaun ni kalau ikut sejarah, macam kita tengok semasa zaman Nabi Musa kan, yang Firaun mengaku Tuhan. Firaun tu adalah dia gelaran kepada raja dia. Okey, gelaran kepada raja Mesir, dipanggil sebagai Firaun. Okey, tapi Firaun ni bukan semuanya jahat, bukan semuanya yang sesat. Ada juga Firaun yang beriman. Ada juga Firaun yang beriman, macam kita lah. Okey, kalau di Malaysia kita ada sultan. Tapi bila meninggalnya mangkat seorang sultan tu akan naik sultan baru. Okey, kita panggil dia sultan. Tetapi nama setiap individu yang menjadi sultan itu berbeza-beza namanya. Jadi sultan itu adalah gelaran. Sama juga dengan Firaun. Kalau di rakyat Cina, negara Cina pada zaman pemerintahan dinasti raja-raja Cina, di sana gelaran kepada raja ni dia panggil Maharaja. Okey, Maharaja yang tertinggi lah. Okey, kalau di negara barat dia panggil King. King, raja. So di tanah Melayu dia ada mula-mula dulu nama istilahnya digunakan raja lah. Tapi selepas kemasukan agama Islam, pengaruh agama Islam, okey, gelaran raja itu telah berubah menjadi sultan. Okey, gelaran sultan yang lebih Islamik lah. Okey, jadi ciri negara bangsa Kesultanan Melaka kita dah bincang dua, iaitu kerajaan dan rakyat. Yang berikutnya kita pergi kepada kedaulatan. Okey, kedaulatan. Kalau kita tengok, kedaulatan ialah lambang kekuasaan tertinggi seorang sultan. Okey, yang mana kedaulatan ini merupakan hak mutlak sultan untuk mengawal rakyat dan juga wilayah. So kalau kamu baca dalam buku ni, dia ceritalah. Okey, kedaulatan Sultan Melaka diakui oleh kerajaan lain dan bebas daripada campur tangan kuasa asing. Okey, banyak cerita kamu boleh baca lah kat sini. Jadi kedaulatan ni maksudnya dia punya kuasa dia. Kuasa sultan ni, ataupun minta maaf dalam cerita ni kuasa raja lah, seorang raja. Okey, kuasa raja ni tidak dicabar oleh mana-mana pemerintah lain. Daulat dia tu. Okey, sama juga macam kamu dengan cikgu. Okey, apa yang cikgu cakap semua betul walaupun cikgu tipu. Itu daulat seorang cikgu. Okey, kalau kamu cakap walaupun betul cikgu tersalah, tetap jadi salah. Sebab apa? Sebab daulat cikgu melebihi kamu. Kamu pun tak berani lawan cikgu. Okey, sebab apa? Sebab daulat cikgu lebih tinggi. Jadi daulat ni dia lebih kepada istilah ataupun merujuk kepada pengaruh. Okey, pengaruh ataupun nama. Okey, ataupun kita panggil sebagai kuasa. Okey, itu kita panggil kedaulatan. Okey, yang keempat adalah wilayah pengaruh. Okey, yang mana ciri negara bangsa Kesultanan Melaka yang seterusnya adalah wilayah pengaruh. Merujuk kepada kawasan pemerintahan raja yang diterima dan diakui oleh rakyat. Kesultanan Melaka mempunyai wilayah pengaruh yang luas, merangkumi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Wilayah pengaruh ini diperoleh melalui penaklukan, naungan dan perkahwinan. Dan wilayah pengaruh yang luas ini membuktikan kewibawaan pemerintah kerajaan pada ketika itu. Okey, so kalau kita tengok benda macam ni, wilayah pengaruh ni, kalau kamu tengok dalam itu, dia ada nyatakan wilayah pengaruh diperolehi dengan 3 cara. Yang pertama digelar sebagai penaklukan. Okey, penaklukan ni maksudnya apa? Maksudnya kerajaan Melaka ni dia pergi perang, dia menang dan dia ambil lah. Itu dia panggil penaklukan. Yang kedua adalah menerusi naungan. Naungan ni apa? Naungan ni bermaksud
apabila kerajaan Melayu Melaka ni menjadi kuat, okey, wilayah pengaruh dia makin lama makin banyak, makin besar. Okey, power dia makin mantap. Pada ketika ini orang takutlah. Okey, orang takut. Ada kerajaan yang mengambil keputusan tak nak berperang, okey, dan bernaung sahaja di bawah kerajaan Melayu, kerajaan Melaka ni, Kesultanan Melayu Melaka ni. Okey, sebab apa? Kalau berperang pun dia dah tahu tak menang. Jadi buat apa aku susah nak berperang? Okey, baik aku bernaung saja. Maksudnya kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ni, dia ni macam abang long kawasan lah. Okey, abang long kawasan. Kalau kita tengok di sekolah pun sama. Okey, dalam satu grup kumpulan tu akan ada seorang abang long kawasan ataupun kak long. Orang ni semua bernaung di bawah dia. Nama dia famous lah, orang lain duduk bawah dia. Jadi ni kata naungan. Yang ketiga adalah menerusi perkahwinan. Okey, contohnya katakan kerajaan Kesultanan Melaka ni orang kerajaan yang sangat kaya. So kerajaan yang miskin, yang lemah ni, okey, hantar puteri dia yang cantik pergi kahwin dengan putera raja kerajaan Melaka, Kesultanan Melaka. Jadi menerusi ini juga pengaruh ataupun wilayah pengaruh kerajaan Kesultanan Melayu Melaka boleh berkembang dengan baik. Okey, so setakat ni kita dah tengok 4 ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Kita ada 2 lagi, iaitu yang kelima adalah dari sudut undang-undang. Okey, yang mana terdapat 2 undang-undang bertulis pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu yang pertama Hukum Kanun Melaka, yang kedua Undang-Undang Laut Melaka. Okey, Hukum Kanun Melaka ini digunakan di kawasan daratan, manakala Undang-Undang Laut Melaka digunakan di kawasan lautan. Okey, dan undang-undang ini digunakan untuk mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat. Jadi kalau kita tengok kenapa kerajaan Melaka ni ada 2 undang-undang? Sebab untuk pengetahuan kamu, pada ketika ini Melaka merupakan satu kerajaan yang sangat famous dengan aktiviti perdagangan di seluruh dunia. Dan yang terakhir sekali adalah lambang kebesaran. Okey, jadi yang pertama tadi, ciri negara bangsa yang pertama adalah kerajaan. Okey, yang mana ada sistem kerajaan itu. Okey, ada 4 lipatan dan lain-lain. Yang kedua adalah rakyat, iaitu golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah. Yang ketiga adalah kedaulatan, iaitu kuasa. Okey, kuasa ataupun pengaruh sultan itu. Yang keempat, ciri yang keempat negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka adalah wilayah pengaruh, yang mana didapati dengan melalui 3 keadaan, yang sama ada peperangan, ataupun dikenali sebagai penaklukan, naungan dan juga perkahwinan. Yang kelima adalah dari sudut undang-undang, iaitu Undang-Undang Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Ingat, ini adalah merupakan undang-undang bertulis pada zaman itu. Okey, maksud bertulis ni apa? Maksudnya ditulis. Okey, ditulis di dalam buku. Pada ketika itu telah ditulis. Okey, dan yang kelima adalah lambang kebesaran yang terakhir. Okey, yang mana lambang kebesaran merupakan identiti sebuah kerajaan dan keistimewaan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, lambang kebesaran ni contohnya apa? Lambang kebesaran ini contohnya adalah adat istiadat, penggunaan warna, warna kuning, nobat, regalia. Regalia ni cikgu pun tak pastilah benda apa. Okey, dan juga cap mohor. Okey, jadi kalau kamu tengok lambang kebesaran ni, kalau contoh kamu sekarang ni mungkin tak lah. Kalau kamu masuk universiti besok, okey, bila ada satu perayaan ataupun satu majlis, bila sultan tu datang ke universiti, ke dewan itu, kebiasaannya baju yang dia pakai, warna baju yang dia pakai tu orang lain tak boleh pakai. Kebiasaannya. Okey, tapi bukan wajib lah. Okey, kalau dia pakai baju kuning, orang lain tak boleh pakai baju kuning lah. Okey, penggunaan warna. Okey, kita tak boleh suka-suka pakai yang kuning. Dia punya kuning lain. Okey, kemudian nobat. Nobat ni apa? Nobat ni adalah alat muzik. Okey, alat muzik di istana. Okey, dan cap mohor. Cap mohor ni apa? Cop lah, cop. Okey, cop rasmi lah. Cop rasmi sultan. Kalau kata ada apa-apa titah sultan nak dibacakan, tengok ada cop tak? Ada cop. Okey, yakin ini adalah titah daripada sultan. Okey, jadi ini adalah 6 ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. So hari ini kita dah belajar 2 kita dah belajar 2 perkara. Yang pertama, latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat.
Okey, iaitu ciri macam mana keadaan negara bangsa di alam Melayu sebelum kuasa barat datang. Yang kedua, ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu yang dibahagikan kepada 4 ciri. Ciri yang pertama raja, yang kedua undang-undang, ketiga wilayah pengaruh, yang keempat rakyat. Okey, dan yang terakhir kita belajar berkenaan ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka yang mana ada 6 ciri. Okey, iaitu kerajaan itu sendiri. Yang kedua adalah rakyat, iaitu golongan yang diperintah. Yang ketiga adalah kedaulatan. Yang keempat adalah wilayah pengaruh. Yang kelima adalah undang-undang. Okey, iaitu undang-undang bertulis seperti sebagai contoh adalah Undang-Undang Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Lok Melaka. Dan yang terakhir yang kena adalah lambang kebesaran. Sebagai contoh adalah penggunaan warna, nobat, okey, dan juga cap mohor. Okey, so secara kesimpulannya untuk PDPR hari ini, Kesultanan Melayu Melaka dengan ciri-ciri negara bangsa seperti kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan lambang kebesaran menjadikan kerajaan ini begitu gemilang. Okey, dan kegemilangan kerajaan Melayu Melaka sebenarnya tak cukup diterangkan di dalam buku teks. Okey, tingkatan 4 ni sebab dia sampai sekarang masih lagi dikaji. Okey, sejauh mana kegemilangan kerajaan Melayu Melaka ni. Okey, dan kegemilangan kerajaan Melayu Melaka ni begitu hebat pada ketika itu. Okey, sehingga kan dia terkenal di seluruh dunia. Okey, kerajaan Melayu Melaka. Okey, so setakat itu sahaja penerangan cikgu untuk bab ini. So, apa yang cikgu nak kamu buat, cikgu nak kamu salin nota. Okey, salin nota, ni kerja rumah kamu lah. Okey, salin nota bermula muka surat 4. Okey, sehinggalah muka surat 7. Okey, so mungkin kamu tertanya, cikgu nak salin apa cikgu? Kamu kena salin A to Z. Okey, A to Z tu apa? Kamu tulis semula apa yang ada di dalam buku ni. Bermula muka surat 4 sampailah muka surat 7. Okey, masa yang diberikan adalah 1 minggu. Cikgu rasa sikit sangat kamu nak tulis ini, 1 hari pun dah siap. Kecuali kamu memang dalam ada masalah lain tu, lain ceritalah. Okey, kalau kamu tengok kalau ada gambar cikgu tak nak tapi kalau peta kamu kena lukis. Okey, kena lukis, peta mesti dilukis dan ditandakan. Kalau gambar cikgu tak nak. Kemudian bahagian yang berwarna, contohnya warna coklat. Okey, dalam buku teks ni ada bahagian ada warna coklat, yang ada aktiviti, yang ada gambar kanta. Okey, ada gambar otak. Yang tu cikgu tak maulah. Okey, tak perlu. Okey, yang perlu adalah kawasan-kawasan yang berwarna putih sahaja. Okey, so setakat tu sahaja tugasan cikgu pada kamu, insya-Allah. Okey, cikgu harap semua boleh buat. Okey, kalau kamu tak bantu diri kamu, cikgu pun tak boleh nak bantu kamu. Okey, sekarang ni mak ayah kamu pun tak mampu nak bantu kamu. Kamulah yang kena tetapkan masa depan kamu sendiri atas daya usaha kamu. So, setakat ni sahaja untuk PDPR kita pada pagi ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh terus bertanya kepada cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.